Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita ke episod yang kedua, Sembang Santai ataupun lebih trendingnya lah ni orang panggil podcast. Dalam Sembang Santai ataupun podcast, lawa kemesek. Sebut kena betul. Tak betul tak jadi benda tu. Untuk episod kali ni, kita nak bagi episod ni eksklusif. Pasal apa? Eksklusifnya episod kali ni adalah disebabkan tetamu yang kita bawakan. Siapa tetamu yang kita bawakan ni? Orangnya cukup special lah. Orangnya cukup special. Walaupun saya rasa tak ramai lagi yang kenal. Tapi ini adalah watak yang amat penting dalam politik hari ni, dalam kita kata landscape politik hari ni, dalam satu figura yang kita kenal ni, figura yang kita bawakan hari ni adalah orang yang penting di belakang figura tersebut. Maksud saya ialah beliau merupakan isteri kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor, MB Kedah, Panglima Perang kita, dan inilah orang dia yang menjadi Seri Kandi di sisi Panglima kita tersebut. Tok Puan Jusma Lailani binti Jusuh. Betul Tok Puan? Betul, betul ya? Betul. Terima kasih banyak Tok Puan kerana sudi mai ke studio kita untuk bersembang santai pasal isu semasa pasal Datuk Seri MB sendiri. Selamat datang Tok Puan. Ya, terima kasih. Okey Tok Puan. Kita terus pada soalan lah kan untuk sembang kita ni. Tadi saya beritahu nama saja kan. Tok Puan Jusma Lailani binti Jusuh, itu nama saja. Tapi selebihnya kita akan minta Tok Puan sendiri yang ceritakan sebuah sedikit biodata latar belakang Tok Puan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi itu panjang, Jusma Lailani binti Jusuh. Macam saya boleh addresskan sebagai Kek On lah. Ya. Macam Kek On kata tadi, sebut dengan address nama Tok Puan, saya sebenarnya lebih selesa dipanggil cikgu cukup lah. Cikgu. Sebab saya masih lagi seorang pendidik, seorang cikgu, Alhamdulillah. Dan berasal daripada Kampung Raja Besut, Terengganu. Orang Terengganu, 11 bukan 02. Okay. Tapi lorat dah cakap Kedah sebab duduk di Kedah. Duduk di Kedah lama. Bermastautin di Kedah ni dah 26 tahun. Jadi lorat cakap Kedah lah. Kan? Tapi lorat Terengganu kalau on masih boleh lagi. On. Asal ada orang Terengganu Kelantan, kita speak on lah. Kan? Jadi saya juga berasal daripada keluarga yang besar. Kalau MB ada 13 orang adik-beradik, saya ada 11 orang adik-beradik. Semua sekali. MB anak yang ke-7, saya anak ke-8. Oh, okey. Jadi kira timing tu cantik. Nak kata timing cantik kan? Gitulah. Jadi kami ni juga berasal daripada keluarga yang susah. Boleh dikatakan di bawah B40 lah. Kalau sekarang orang dah ada kategori-kategori dia, B40, T20 dan sebagainya. Kami ni kalau kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Bukan daripada beranak dalam kepuk mahdak lah. Nah, daripada orang susah dan mengenali jerih perih orang yang susah dalam keluarga, dan nak mendapat sesuatu kesenangan tu bukan mudah lah. Nah, dan bagi saya sebagai seorang warga Terengganu, berada di negeri Kedah itu satu perkara yang sangat mencabar. Sebab kami macam saya sendiri di sini tak ada keluarga langsung. Saya seorang diri sahaja di sini bersama dengan suami, dan betul-betul mengharapkan dia lah membimbing kita di sini sebagai orang Kedah. Jadi saya cukup berbangga lah sebab saya boleh masuk dengan orang Kedah dan boleh bertutur dalam lorat Kedah. Setakat ni lah kan. Tak tahu lah Kek On apa pendapat Kek On dengan lorat saya. Okey. Lorat Kedah dan lorat Sik lah kot no. Cakap ulu pun boleh lah. Boleh lah. Sikit-sikit. Sekali lagi kita test sikit ya. Boleh. Kita jumpa geng tu dia boleh ya. No? Kalau boleh nak tahu cikgu mengajar subjek apa? Okey. Saya di sekolah, saya diamanahkan untuk mengajar sains teras. Okay. Kalau dulu ni saya pernah mengajar fizik, bio, kimia pun pernah ajar, all out lah. Matematik pun saya pernah mengajar lah di menengah atas.
Tapi sekarang ni saya lebih fokus kepada mengajar sains teras tingkatan 5 dan tingkatan 1. Sebab saya pernah jadi pemeriksa kertas. Oh, okay. Jadi diamanahkan untuk mengajar tingkatan 5 lah. Jadi maths apa semua tu tinggal lama dah kalau nak mengajar pun. 15 tahun 16 tahun dah. Jadi lebih tumpu kepada sains teras tingkatan 5 lah. Okay. Sikit lagi latar belakang Tok Puan sebelum kita ke soalan seterusnya. Okey, boleh. Boleh Tok Puan cerita sikit je. Macam mana titik perkenalan dengan Datuk Seri? Oh, ini soalan bonus sedia-sedia. Saya sebenarnya dah ada siri jelajah seluruh negeri Kedah. Dan buat sembang santai lah dengan penduduk kampung. Soalan yang famous ditanya Kak Iwan adalah soalan ni. Macam mana boleh jumpa orang Terengganu dengan orang Kedah? Jauh tu. Nak mai ada sempadannya, ada gunung ganangnya dengan lautannya, macam mana boleh berjumpa? Tu orang kata. Ikan di laut, asam di darat. Akhir berjumpa dalam Kuali ya? Belanga. Dah Belanga. Orang Kedah Belanga. Gitulah. Dah Belanga. Jadi sebenarnya kami ni ditakdirkan Allah berjumpa di USM. Kita melanjutkan pelajaran di USM sama-sama. Cuma saya dalam bidang sains tulen. Jadi saya akan terus masuk ke matrikulasi. Dan MB pula dia ambil STPM. Jadi bila dia habis STPM dia baru masuk ke USM. Jadi kita jumpa pada tahun 1 lah. Tahun 1 tu pun kebetulan dulu ada BTN. Kalau lah ni PLKN. Dulu BTN 2 minggu wajib. Biro Tata Negara. Ya, betul. Berjumpa di Kem Kajang, Selangor. Bukan di Penang. Kem Kajang, Selangor. Di Penang tak jumpa? Tak jumpa. Mula jumpa di tak kenal Selangor pun. Okey. Jumpa di Selangor. Ditakdirkan Allah dia jadi ketua kumpulan kami. Allahai, ya Allah. Faham sajalah ketua kumpulan kan. Ya. Semua arahan daripada atas tu dia yang kena jalankan. Dan dia arah kami lah. Cukup meluat lah. Aduh, faham sajalah kan. First impression masa tengok tu. First impression tak ada hati apa pun. Sebabnya semua kawan-kawan kan, kalau dia jadi ketua, biasanya kalau dia care sikit, kita pun mula lah kan. Umpat dah. Tak ada lah. Dia okey je. Cuma kita lah. Penat kan. Betul lah. Sehari-hari daripada start pagi subuh sampailah ke isyak, program tak berhenti. Jadi kita rasa macam stres. Sebenarnya itu tujuan dia. BTN tu untuk menguatkan dalaman kita supaya kita kental. Tapi bila dah keadaan macam tu, dengan ketua kita kena ikut arahan, so kita rasa nak marah lah. Faham lagi pun. Masa tu lah. Itulah ceritanya. Kiranya cikgu dengan Datuk Seri satu batch lah nah. Satu batch. Tapi kos berbeza. Okay. Soalan yang seterusnya cikgu. Bila kita di kebanyakan orang kenali Datuk Seri Sanusi ni di media sosial lah. Di TikTok, di Facebook, tengok video. Kan? Jadi character build up yang mereka dapat adalah daripada medsos. In personnya tak ramai. Kan? Jadi yang kita kenal karakter MB ni sebagai seorang yang lantang, outspoken, tegas kan. Karakter dia sebagai pengarah pilihan raya, sebagai panglima perang. Sebagai MB pula sebagai seorang yang cekap kan. Management dia memang kalau kita tengok dia bocap dari segi angka, figure apa semua ni memang kalau dia sebut tu sharp kan. Dia boleh ingat tarikh, dia boleh ingat sejarah, dia boleh ingat angka. Walaupun bilion-bilion sebutan tu kan. Kalau kita memang nak kena refer kertas lah. Tapi Datuk Seri specialnya dia boleh sebut direct. Kan? Itu karakter dia yang kita kenal. Macam mana pula karakter dia dari kacamata seorang isteri, anak-anak dan ibu bapa dia? Boleh cikgu kira KO nak tahu untold story ya. Untold story. Okay, untold story no. Saya kita cerita dari segi perwatakan dia sebagai seorang anak. Anak kepada kedua ibu bapa dia lah. Okey, untuk MB ni dia seorang yang diasuh untuk berdikari daripada kecil lagi. Mana-mana ahli keluarga dia bila berumur 13 tahun biasanya akan dihantar masuk ke asrama. Mak ayah dia mendidik anak-anak supaya berdikari. Kena hantar masuk asrama terus lah lepas umur 13. Dan pada waktu kecil dia tu, dia memang seorang macam kanak-kanak lain juga. Nakal, ya, gembira, suka, macam tu lah. Dan tambah pula ayah, pak ni kerja macam-macam, naik petai dan sebagainya.
Dan anak-anak lelaki ni termasuklah MB didedahkan kepada apakah pekerjaan ayah dia. Dia pun masuk hutan sekali tu. Hutan Bukit Enggang tu. Yang kaya dengan REE tu adalah tempat di mana dia pun mencari hasil hutan. Terutamanya petai. Untuk menyara hidup keluarga. Dan anak-anak dia daripada pagi hari lagi dikejutkan. Naik gerek buruk tu. Krek kayu. Pi masuk hutan bersama dengan Pok. Masa tu umur Masa tu 5-6 tahun. Pi dengan abang. Ya. Tak makan apa lagi. Pi makan petai long tang. Tu susahnya hidup mereka. Dan mereka diasuh supaya berdikari dan rasa kental daripada kecil lagi. Jadi bagi mereka itu sangat biasa. Kehidupan susah tu sangat biasa. No? Makan nasi dengan toyu tu sangat-sangat mewah lah. Kalau dikatakan. No? Nak dapatkan ikan ataupun ayam tu cukup susah zaman dulu. Tapi kalau makan nasi dengan sebab saya nak cerita tu. Sebab saya pun pernah rasa. Makan nasi putih saja dengan lauk minyak goreng lauk pun dah satu nikmat yang cukup nikmat bagi anak-anak zaman dulu. Tambah MB. Itu yang dia rasa. Makan nasi dengan garam pun biasa. No? Jadi bagi saya perwatakan dia sebagai seorang anak, dia menghormati ibu bapa dia lebih daripada segala-galanya. Dan malah sekarang pun kalau dia ada masalah dan sebagainya, dia akan refer dan balik berjumpa dengan mak ayah. Sekadar melihat muka mak ayah pun cukup bagi dia untuk meriliskan stres dan tension dia ataupun apa-apa saja yang rasa terbuku di hati dia dan dia rasa dia tak boleh, dia akan balik ke Sungai Po bila-bila masa saja walaupun waktu malam untuk berjumpa dengan mak ayah. Sebab itu saja pengubat dan penawar hati dia lah. Dan saya menggalakkan dia untuk balik. Abang nak balik kampung, sila abang balik. Itu cara dia. Okay? Maksudnya kita tahu dah kalau orang tu apa ada apa-apa problem, kita tahu nak penawar dia tu di mana dia nak pergi. Ya, mak ayah dia. Mak ayah dia. Game macam ni lah, kita kata kalau satu hari kita tahu dia ada problem, tiba-tiba kita tak nampak dia, tahu dah nak cari dia ya, ada di mana. Sungai Pau lah tempat Sungai Pau lah tempat dia. Ya, mak ayah dia lah. Itulah tempat yang paling utama kita boleh cari dia. Okay? Ya, faham. Okay. Baik. Jadi tentang anak kan? Kacamata seorang mak dan ayah. Ya. Daripada kacamata anak-anak pula. Anak-anak. Okey. Kalau kita tengok di luar, dia memang tegah kan? Dia memang tegah, lantang. Orang tengok dia pun cengih. Orang kata dah, garang tu. Tapi dengan anak-anak lain beza dia. Dia ni kalau dengan anak-anak dia rumah sangat penyayang. Sangat-sangat orang kata suka melawak. Suka Sporting. macam mana apa? Nak kata sporting tak? Tambah dengan anak perempuan. Kata boleh buat kuda lah. Kalau balik tu Sofia tu tengok badan cabi-cabi pun boleh naik dokong ayah lagi tu. Itulah. Orang kata walaupun dia keluar jarang balik ke rumah, tapi bila balik me time dengan anak-anak tu sangat dia titik beratkan. Dia memang dia orang kata apa? Ambil peluang betul je lah. Ya. Balik dia akan tanya, adik mana adik? Adik pergi mana adik? Dia akan tanya anak dia dulu. Kadang-kadang kita, cari anak dulu lah. Tapi biasalah. Budak-budak kan. Jadi bila tak ada anak dia rumah tu rasa sunyi, dia akan tanya. Mana anak dia ni, hak ni pergi mana, hak ni pergi mana, hak ni pergi mana kan. Kalau nak pergi mana-mana kan, contohlah. Tengok MB tak pernah bercuti. Betul tak? Tapi cuti dia macam tu je lah. Abang nak pergi KL. Nak ikut tak? Padahal dia nak pergi mesyuarat. Bawa semua lah. Ni dia baca seorang-seorang. Hak tak ada dah ada di rumah. Bawa semua kita pergi Kuala Lumpur. Tidur semalam pun jadilah. Dia pergi mesyuarat, kita tidur semalam di sana, esok kita makan sama-sama, lusa balik. Itulah percutian kami. Cukup lah. Tapi itu pun cukup bermakna. Allahu Akbar. Anak tu rasa macam Allah, boleh pergi Kuala Lumpur. Syok. Sehari pun cukup lah bersama dengan ayah dia. Itulah benda yang cukup bermakna bagi anak-anak. Alhamdulillah. Tapi dia tahu ayah dia sibuk. Tapi anak-anak semua faham, no? Sangat faham. Tak ada lah kita kata duk yalah kan. Kalau macam anak-anak kecil ni lalu merungut ni. Kalau macam saya sendiri pun anak kan. Pergi kerja lagi. Kita duk pack barang nak keluar kan. Bapa nak pergi mana? Kan kita pergi kerja lagi. 5 tahun tu. Sofia Humaira tu anak kecil sekali. Umur 5 tahun. Ada seorang muslimat tanya, "Ayah kerja apa?" "Ayah kerja mesyuarat."
Sebab ayah tanya, ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi mesyuarat, dek. Ayah kerja apa? Kerja mesyuarat, mesyuarat. Sebelum jadi MB lah. Ya. Dia dah sedia kerap kali keluar. Maksudnya bila kita bergiat dengan jemaah Islam ni, kita menginfakkan diri kita pada Islam. Jadi keluarga nombor 2 lah. Nombor 1 adalah jemaah. Jadi bila kata dia nak keluar saja, anak tanya nak pergi mana? Nak pergi mesyuarat. Jadi anak pun kata ayah kerja mesyuarat. Dia pun dah ditanam dalam kepala dia pun ni. Ayah pergi bermesyuarat. Nah, mesyuarat tu mesyuarat apa? Mesyuarat PAH. Oh, dia tahu. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk Islam. So, yang menanamkan benda tu adalah kita, ibu bapa. Kita kena fahamkan anak kita, kita bekerja tu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi dia tahu, oh, ayah dia kerja untuk Allah. So, dia tahu ayah dia pergi keluar tu bukan saja-saja. Kerja mencari nafkah kerana Allah. Jadi anak akan faham. InsyaAllah. Last, dari kacamata Tok Puan sendiri, cikgu sendiri. Siapa dari, MB? Dari kacamata tu. Cikgu orang kata lebih-lebih pula bini dia. Tak apa. Kalau tak angkat suami sendiri, nak angkat siapa lagi? Okey, baik. Dari kacamata saya sebagai seorang isteri, saya melihat dia adalah suami yang sangat bertanggungjawab. Dan satu lagi, dia ni seorang yang sangat kelolo. Suka menyakat. Kalau dia balik rumah dia tak menyakat, saya tu tak sah. Sari. Ibarat tu sampai saya koyak lah. Itulah menyakat dia. Tahap gaban dia menyakat. Menyakat sampai koyak? Sampai saya tengok saya sampai down lah. Dia nak suruh saya bangkang dan berhujah dengan dia. Supaya apa yang dia nyatakan pada saya tu, saya boleh lawan balik. Bukan bermaksud saya lawan suami. Dia nak tengok saya jawab macam mana. Dia nak tengok pendirian kita macam mana. Mungkin tu salah satu training dia daripada saya supaya saya kuat, tabah dan kentas sehingga hari ni. Tapi saya tak pernah lawan. Kalau kata berlawan hujah dengan dia, saya tak pernah menang pun K.O. Kalau sedia-sedia. Last kali ayat saya kata, tak apa abang menang. Baru dia stop. Abang menang. Okey, surrender. Kat tangan dua belah. Saya risau tu kan. Takut lagi main PM message lagi. Main PM message daripada saya kau kata. Tak ada. Sebenarnya kita kena ajar isteri kita supaya dia tahan kepada apa-apa saja orang kata tomahan. Betul. Ataupun apa-apa isu yang mai tu, dia boleh lawan dan dia boleh bertahan. Betul. Itu cara MB train isteri dia. Secara tak langsung dalam secara bergurau. Tak langsung. Secara bergurau. Satu lagi, dia selalu tinggalkan kita. Betul tak? Dia tinggalkan kita dengan anak-anak kita supaya kita boleh berdikari. Daripada saya mula kahwin dengan dia, selalu ditinggalkan, selalu pergi mesyuarat, duduk sorang-sorang, sampai dapat anak saya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua urus sendiri. Bila kita boleh menguruskan sendiri, dia akan terus beri 100% kepercayaan pada kita untuk mendidik anak-anak. Dan pada masa yang sama, kita boleh menjadi seorang wanita yang kuat. Dan pada masa yang sama juga, kita berjuang juga di jalan Allah. Dia keluar tu, pahala dia melimpah ruah pada kita. Betul tak? Jadi bagi sebenarnya, saya, walaupun cikgu di rumah dengan anak-anak, tapi peranan cikgu tu penting. Kan? Sebab cikgu dah ambil peranan tu. Maksudnya Datuk Seri boleh betul. Jalankan tanggungjawab dia. Kadang-kadang kalau berlaku sesuatu yang di luar dugaan, yang kita boleh handle sendiri, contoh anak demam dan sebagainya, kita hantar ke klinik dulu. Selesai tu baru kita habang kat dia. Bang, anak demam. Tunggu bila demam, barulah dia ni. Sebab kita tahu dia tengah mesyuarat, dia tengah buat sesuatu benda yang penting untuk jemaah. Kita tak perlu kacau dia. Jadi kalau lagi kita boleh handle benda tu, kita buat. Yang ni mahal. Tapi kalau kata anak dah masuk ICU dan sebagainya tu, kita kena bagi tahu lah. Kan? Ada. Pernah sekali Fatihah kena sawan. Masa tu dia mesyuarat di KL, pukul 3 pagi. Anak kena sawan, mata terbeliak ke atas lah. Saya tak tahu nak buat apa. Masa tu Alhamdulillah ada kereta cabut sebiji. Saya bawa cepung anak tu pergi hospital Seberang Jaya. Masa tu saya tak call dia lagi. Sampai di sana, masuk anak ICU baru saya call dia. Allah. Masa tu umur berapa Fatihah? Fatihah masa tu dalam 7-8 bulan macam tu lah. Kena sawan lah. Kecil lagi. Dia bergegas daripada KL balik pada malam tu juga, pagi tu juga. Sampai waktu subuh. Anak seorang masa tu kan. Tapi itulah dugaan Allah bagi. Kita kena atasi lah. Tu cara macam mana dia train sampai saya menjadi seorang yang tabah dan kuat sampai sekarang. Bila cikgu sebut umur 7-8 tahun tu, maksudnya Datuk Seri ni memang start awal kahwin tu memang dia dah seorang yang aktif. Ya, dia ketua pemuda Pulau Pinang masa kahwin tu.
Sangat aktif. KL tu rumah nombor 2. Penang KL. Lepas tu balik Sik. Itulah tempat dia. Kira, So saya selalu sorang-sorang lah kat rumah. Kalau dulu mana ada handset ni KO. yalah betul. Cakap dengan dinding lah. Lah ni ikutlah no tengah-tengah mesti ada kalau agak kita kan? WhatsApp je lah WhatsApp kan. Ya. Lambat balas sikit tak apa, janji boleh hantar dulu. Dia bila kena ada public phone lah. Nak telefon dia. Kiranya kalau saya boleh anggap macam ni lah noh. Maksudnya sebelum cikgu dengan Datuk Seri berkahwin, cikgu memang dah mindset dah bersedia, dah faham dah. Kata yang pilihan cikgu ni adalah seorang yang akan bekerja, sibuk, dan ini memang akan jadi benda yang cikgu kena kena depan. Bukan macam tu Keon. Sebenarnya saya juga tak bersedia. Sebab saya kenal dia di kampus sebagai pimpinan kampus. Dan saya tak tahu yang macam mana aktifnya perjuangan PAS di luar. Okay. Selepas saya berkahwin barulah saya tahu. Gini rupanya. Itu kali pertama selepas berkahwin kita ditrain menjadi seorang isteri kepada pejuang Islam. Ya. Jadi kita tu dalam keadaan yang macam ni kau. Mongok jugalah. Kan? Selalu ditinggalkan seorang-seorang. Anak tak ada. Kalau anak ada tu dia sibuk dengan anak kan. Bila Fatihah lahir tu tak ada, alhamdulillah ada kawan. Tapi masa tempoh kelahiran Fatihah tu setahun juga. Saya dia tinggalkan macam tu. Kadang rasa nak memberontak jugalah. Sebab kita tak biasa. Yalah, kita tak expect benda macam tu. Ya, bila dia terangkan yang dia dah infakkan diri dia pada jemaah dan kena relakan kehidupan sebagai seorang isteri kepada pejuang. Maka saya sikit demi sikit boleh menerima lah keadaan tu. Alhamdulillah. Tu yang tadi saya gambarkan sebagai seorang Sri Kandi yang hebat tu. Kan tak hebat mana pun. Hebatlah tu cikgu. Tak hebat mana pun. Tapi makan masa tau nak train seorang perempuan yang kita anggap sebagai apa orang kata tulang rusuk yang bengkok. Nak kena sedia-sedia peringat. Nampak dia nak Kelantan kata mecok. Mecok ni kan buat perangai sikit kan. Buat perangai kau no. Buat perangai tarik muka ke merajuk ke. Kena peringat balik. Abang pergi berjuang. Peringat balik. Slow balik lah. Ingat balik. Mecok tu sama dengan nyetok. Nyetok lain. Nyetok lain. Nyetok tu sawan. Mecok ni. Mecok ni mengagam macam anak-anak tantrum tu tantrum tu mecok lah tu. Orang perempuan suka mecok kan. Suka je buat perangai sekali tarik muka merajuk. Ada lah tu. Saya pun ada agak dulu lah. Lah ni okey lah. Lah ni memang understanding betul lah. InsyaAllah. Dulu dia sibuk dengan pemuda. Kemudian sebelum dia jadi MB dia sibuk lagi dengan PAS Relief sebagai pengurusi PAS Relief. Dia dulu pengarah PAS Relief. Kalau PAS Relief ni kita tahu kan dia tak berada di Malaysia. Dia merata dunia dia pergi. Mana ada bencana dia akan ada di situ. Jadi lagi banyak lah. Lagi lama kami ditinggalkan. Jadi setiap kali dia pergi tu doa je lah mengiringi dia. Sebab kita tahu dia pergi kawasan bencana. Gempa bumi, peperangan. So bila-bila masa saja dia akan kecundang. Betul tak? Kita tak tahu. Jadi dia kata kalau abang nak mati, kat Malaysia apa abang mati? Kat mana apa abang mati? Kena terima hakikat tu. InsyaAllah bang. Tapi elok lah no. Kita iringkan dengan doa. Masa pi tu berdebar tak kira ya Allah ya Tuhan ku bagilah selamat pi dan selamat kembali. Tu je yang saya boleh buat lah. Saya rasa dulu lagi hebat lah kesibukan dia berbanding dengan menjadi seorang MB. Ya. Maksudnya masa dia aktif dengan NGO dulu, sibuk lagi. Lagi sibuk. Sebab tak ada kat Malaysia. Betul lah. Ni ada di Malaysia. Dia ada. Kita tahu dia ada di sini. Tak ada di Kedah pun ada di KL. Ada di mana. Ni dupi sampai Rohingya mana. Burma. Kan. Indonesia. Mana dia tak pergi. Turki. Semua dia pergi. Jadi kita nak. Bagi kita. Bila dia luar daripada Malaysia. Macam mana kita nak menghubungi dia. Kalau jadi apa-apa macam mana. Kita sebagai isteri adakan firasat-firasat tu. Rasa macam. Ya Allah Tuhanku. Kalau jadi apa-apa kat suami aku. Macam mana aku nak buat. Kalau duduk Malaysia kita boleh pedekah pi. Betul tak? Pedekah orang Kedah kata. Macam itulah ibaratnya. Jadi MB ni maksudnya kita duk faham dia bila dia bagi mandat sebagai seorang MB ni baru dia build up karakter sebagai seorang MB. Bukan lah maksudnya training dia start daripada masa dia dah aktif dalam dengan kampus lagi. Jadi memang kepimpinan tu terselah daripada awal lah.
kepimpinan tu terselah daripada awal dan disokong pula oleh sokongan hebat daripada seorang Sri Kandi di sebelah dia lah. Bukan juga macam tu. Sebenarnya apa-apa pun bermula detiknya daripada seorang suami. Suami itu sebenarnya yang boleh membina karakter isteri. Dari suami itu mencerminkan isteri. Orang kata isteri mencerminkan suami, sebenarnya tidak. Saya tak setuju. Yang sepatutnya ialah suami mendidik isteri supaya menjadi seseorang yang berguna pada dia untuk support dia. Kalau dia tak pandai untuk mendidik isteri dia, groom isteri dia untuk menjadi orang yang boleh sokong dia, dia akan jatuh. Ya. Kan? Dia akan down. Sebab isteri dia bila balik ke rumah saja, isteri dia akan merungut. Abang ni pergi mana, tak keluar, tak balik, tak ingat bini, tak ingat anak-anak, mana tanggungjawab. Kalau isteri tidak dididik dengan sempurna. Jadi yang main peranan utama ialah suami. Jadi saya cukup berbanggalah ada suami seperti MB Sanusi. Sebab dia boleh mendidik saya daripada yang tak tahu apa-apa menjadi yang lebih tahu dan lebih sabar. Itu cara dia mendidik lah. Jadi saya harap suami di luar sana boleh mendidik isteri supaya menjadi seorang yang boleh menyokong daripada belakang dan faham kerja kita, apa yang kita buat. Jadi dia tak akan menguat. Di mana-mana pun dia tahu suami dia bekerja kan, Allah nak mencari rezeki untuk anak-anak, dan dia kena support suami dia. Macam tu. Isteri-isteri di sana dengar nasihat Tok Puan. Saya bukan isteri yang baik, saya sebut terbaik isteri-isteri tadi tu isteri-isteri orang lain semua, ya, bukan tak saya seorang. Bukan yang terbaik lah. Tapi tu tips-tips yang MB Sanusi buat lah. Ya. Boleh. Memang keras sikit, tapi lama-lama kita akan okey. Okey, conclusion daripada yang cikgu cerita semua tadi tu. 3 perkataan yang nak bergambarkan Datuk Seri Sanusi. 3 perkataan. Okey, perkataan pertama, dia seorang yang tegas. Okey. Yang kedua, dia seorang yang berani. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang prihatin. Tegas, berani dan prihatin. Tegas, berani dan prihatin. Alright. Jadi dari semua yang cikgu cerita tadi, termasuk dengan 3 perkataan yang cikgu gambarkan tu, saya boleh conclude sebagai cikgu dengan Datuk Seri ni memang betul-betul menyokong satu sama lain lah. InsyaAllah. Kan? Menyokong dengan baik. Sebab tu kita tengok macam mana kepimpinan Datuk Seri hari ni. Kalau yalah, selalu kan kita biasa dengar kan orang kata setiap seorang lelaki yang berjaya tu mesti ada seorang wanita yang hebat di belakang dia. Tapi saya nak ubah sikit, tak tahulah cikgu setuju tak setuju. Saya lebih, kalau saya secara personal, saya kata setiap lelaki yang hebat tu mesti ada seorang wanita hebat di samping dia. Bukan belakang tu. Bukan belakang. Bukan belakang. Belakang ni dia ikut. Di samping ni dia pergi bersama. Lagi satu bila duduk di samping ni dekat dengan hati. Ya, betul. Cia. Betul dia. Keon. Yang tu potong lah. Off record. Okey, cikgu. Soalan seterusnya. Okey. Sepanjang tempoh perkahwinan cikgu dengan Datuk Seri, boleh cikgu bagi satu peristiwa manis dan satu peristiwa pahit yang memang cikgu tak dapat lupa? Okey. Kita nak bagi yang mana dulu? Manis dulu ke pahit dulu? Kita bagi yang pahit dulu lah. Pahit dulu. Yang pahit dulu lah. Kalau saya cerita yang ni, nanti Kek On akan nangis. Saya standby bantai. Okey, insiden ni berlaku semasa kami mula-mula kahwin lah. Kita tahu semua orang mula-mula kahwin, step pertama untuk membina keluarga. Dan pada masa ni, tahun 1998 kami mula gerak, tahun 99 kahwin, tahun 99 tu adalah kegawatan ekonomi. Kan? Yang teruk, kegawatan ekonomi yang teruk, tak ada kerja. Dan Alhamdulillah saya sudah menjadi seorang guru. Tapi first jadi guru ni, faham sajalah gaji basic 1313, maksudnya RM1,130. Duduk di Pulau Pinang. Suami pula kerja dengan CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Gaji graduate dia bagi 800 je. Sewa rumah lagi dengan bayar kereta, bayar motor apa semua kan. Memang tak cukup lah. Dengan anak lagi. Jadi ada satu ketika tu, tengah bulan. MB ni pergi kerja naik motor X5. Saya naik kereta lah. Dia kesian kat saya naik kereta. Kereta pun kereta cabut lah. Kereta buruk-buruk lah.
Masing-masing dia kerja di pulau. Kami duduk di Bertam. Punsu Seribu. Dia kerja di pulau, lagi jauh. Saya kerja di Batuah. Lebih kurang 20 km daripada rumah. Setiap hari kena isi minyak kan. Mai tengah bulan ni, al-maklum sajalah kalau mula-mula ni. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada duit. No. Tak tahu nak buat macam mana. So dia balik dengan keadaan basah kuyup. Daripada petang tu dia balik, malam dia sampai rumah. Dengan keadaan yang terketak-ketak, naik motor S5 tu, daripada atas bridge tu turun ke bawah hujan. Sampai balik ke rumah. Dia kata, sampai tu ketak macam ni. Saya buka pintu, bang, kenapa? Buat main kain tolak. Abang sejuk. Bila masuk ke rumah, dia kata, kita ni macam mana ni? Macam mana apa, bang? Abang dah tak ada duit dah, dia kata. Lah pun tak ada duit dah. Bayar mengasuh anak lagi, susu lagi kan. Nak tunggu hujung bulan ni, nak dapat gaji. Macam mana kita nak buat? Esok kita nak pergi kerja, kita nak cari duit kat mana? Jeng. Nampak tabung Doraemon kami. Atas almari tu. Doraemon ke kepala besar tu. Dua-dua mata kami, 4 mata nampak Doraemon tu. Kami tak kali kat mana tu. Tengok tabung Doraemon tu. Abang fikir tak apa yang lah fikir? Oh itulah. Abang fikir apa yang lah fikir. Jom kita pecah tabung nak? Pecah tabung Keon. Kami ambil tabung tu sama-sama. Pecahkan tabung dan keluarkan duit shilling dalam tu. Saya nak cerita tak boleh pi dah. Kutip duit shilling tu lah. Untuk isi minyak kereta. Dan juga untuk bekalan kami ada 15 hari lagi untuk ke hujung bulan. Itulah pengalaman yang tak boleh saya lupakan lah. Susah perihnya. Bekerja walaupun kaki tangan kerajaan. Tapi duduk dengan taraf hidup yang tinggi di Penang. Dengan keadaan yang susah. Lepas tu nak kena berulang alik ke Pulau Pinang kan suami kan. Dengan gaji yang rendah. Jadi kami terpaksa menabung setiap hari. Dan bila menabung tu timpa keadaan yang sangat kritikal macam tu. Terpaksa pecah tabung. Di tahun 1999 pecah tabung. Tabung Doraemon. Tanya MB, dia ingat lagi tabung Doraemon tu. Melah kami ingat lagi. Nak kepala besar tu. Pak pecah tabung tu. Allah sayang rasa tabung. Tapi itulah bekalan kita selama 15 hari. Alhamdulillah. Kita boleh survive. Kita berkat kerja kerana Allah. Dan rezeki yang halal tu Allah bagi kita. Teruskan hidup kita. Setiap orang ada kesusahan masing-masing. Saya rasa itu tak susah lagi. Tapi rasa benda tu yang masih ingat lagi lah. Bukan senang nak mendirikan rumah tangga. Bukan senang nak hidup dengan keadaan yang senang. Susah tu sangat biasa. Senang tu luar biasa. Maknanya yang tu tarbiyah Allah bagi dekat kita. Untuk bagi kita ni kuat. Betul kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maknanya Allah tak bagi ujian tu kalau kita tak mampu. Jadi ujian tu masih duduk dalam ruang lingkup kemampuan kita. Tapi bukan untuk susahkan kita. Untuk kuatkan kita. Betul. Jadi saya boleh relate lah saudara cikgu tu. Sampai masa mula-mula tu kami duduk rumah sewa kan. Rumah sewa kat sana mahal. Dulu pun sewa dah 400. Semua sewa 400 dah. Masa tu tahun 98. 99. Kalau rumah sebuah tu 400. Sewa 300, 400. Kami terpaksa pindah rumah. Pindah rumah, kami punya alatan satu je. Tilam sebiji je. Letak tilam atas kereta buruk tu. Pindah ke rumah lebih murah. Dengan sewa 150 sebulan. Terpaksa. Sebab tak mampu. Tu zaman tu. Masa di Penang. tu pun di Penang pun dah kos sara hidup dah tinggi. Kalau sekarang cuba bayangkan. Lagu mana? Tu cerita kami dululah kan. Itu cerita sedih. Okey, itu cerita sedih. Kita dari ni tu. Pengalaman sedih. Tak boleh nak pergi. Boleh tanya MB lah nak. Ya. Tabung Doraemon. Tabung Doraemon. Tak wadi tak. Okey, pengalaman manis pula. Cikgu, satu yang paling sweet lah, tak boleh lupa. Oh, paling sweet pula. Ya Allah, hai apa dia sweet noh. Okey. Pengalaman yang paling sweet ni nak abang bagi. MB ni kan dia tarikh semua dia ingat lah. Figure semua dia ingat Keon kata. Tapi hari lahir saya dia tak ingat. Aduh. Tak ada lah, tak buka apa. Takut pula saya yang tanya. Betul. Tapi sweet lah. Dia jarang ingat. Dia jarang ingat tarikh lahir.
Jarang ingat. Sebab dia ingat benda-benda yang lebih penting yang lain tu. Jadi benda-benda macam bagi dia biasa aja. Orang lelaki macam semua orang lelaki tak ingat. Tarikh lahir ke, tarikh kahwin dia tak ingat. Tak, betul tak? Ada satu ketikanya macam mana saya pun tak tahu. Dia boleh ingat tarikh lahir saya. Okay. Saya ni buat bodoh lah. Contoh yang nak pergi sekolah pagi-pagi kan. Siap pagi-pagi lepas sembahyang subuh apa semua. Saya tahu dah tarikh lahir saya ni hari ni hari lahir aku ni, siapa dia pun tak wish. Noh, tak apalah di sekolah. Pipi sampai sekolah saya buka handset lah. Selamat hari lahir. Allahu akbar. Rasa macam nak lupa jantung ya Rabbi. Asal Laki berbunga-bunga aku je. ingat ya Rabbi. Dia ingat tarikh tu. Selamat hari lahir saja je tak habaq semalam nak surprise. Oh betul lah. Tak payahlah bagi hadiah apa. Cuma ingat saja tarikh lahir isteri tu satu benda yang sangat-sangat bermakna bagi seorang isteri. Ucapan cukup lah. No? Tak perlu ada hadiah besar-besar, sangat berharga. Satu ucapan daripada suami walaupun mesej yang pendek. Itu yang benda yang sangat diingati oleh isteri. Sampai law saya ingat. Kalau boleh tahu yang tu birthday yang keberapa? Mudah gitu. Tapi anak 3 dah masa tu, no? Anak 3 dah. Ingat-ingat saya masa tu saya di sekolah menengah Batu Lapan. Tahun 2017 kot. Saya mula-mula pergi sekolah menengah Batu Lapan. 2017 umur berapa, no? Lama dah tu. Cuba kira tengok. Umur Allah. Tapi anak 3 dah masa tu. 3, 4 dah. Tapi sebelum-sebelum tu memang dia tak orang nak ingat lah. Kan? Ni dia tak perlu diberitahu. Dia ingat. Tak diperingat pun tiba-tiba dia ingat. Dia tiba-tiba dia ingat. Oh payah nak cari. Tanyalah suami-suami yang mana pun. Tapi memang kalau bab tarikh lahir isteri ni ramai suami kantoi je. Ya. Tak pergi jauh-jauh. Saya sendiri pun dah banyak kali kantoi. Betul. Tapi sebenarnya bila kantoi tu, ialah orang lain dah wish dulu dalam Facebook, dalam WhatsApp semua kan. Saya cakap, saya tak mau jadi orang yang first wish tu. Saya nak jadi orang yang last sekali. Sebab apa? Saya akan jadi the last man standing. Pandai. Oi, dia punya spin tu power. Bukan spin, itu reality. Tapi semua lelaki memang macam tu. Ya. Dari segi kajian saintifik pun kata lelaki memang kelemahannya ialah mengingat tarikh lahir bagi seorang yang special pada dia. Betul. Itu telah dikaji oleh saintis. Dia memang macam tu. Orang lelaki dia kalau dia buat satu benda, dia tak boleh buat banyak benda. Dia tumpu satu benda sahaja, benda lain tak boleh buat. Tapi orang perempuan, otak dia lain. Dia buat satu benda, dia boleh buat yang lain-lain. Macam Dia sotong boleh tangan dia. multitask. Sekali berbasuh baju, sekali dia lepak kain, sekali dia masak. Ikan goreng tak hangit. Tak ingin. Orang lelaki buat macam tu, rentung lewat dia. Dan orang lelaki kalau masak Maggi tu, dia rebus ayam. Sampai Dia berdiri depan periuk tu tunggu sampai tengok. mendidih. Ya. Sebab otak dia hanya tumpu pada satu benda saja. Ini kajian saintifik bukan saya kata. Boleh tengok sendiri dari kajian saintifik. Otak lelaki tak sama macam otak perempuan. Tapi dari segi logika, dari segi pemikiran dia, dari segi tahap kematangannya lebih pada lelaki lah. Sebab tu saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab betul kita saling memerlukan. Maksudnya melengkapi. Ya, melengkapi antara satu sama lain tu. Maksudnya kita kurang part ni, orang perempuan ambil part tu. Betul. Allah cipta elok dah. Alhamdulillah. Jadi kalau terlupa tarikh lahir tu tak boleh marah dah. Tapi kalau ingat tu ya Allah, no? Berbunga-bunga dalam hati. Itulah isteri. Mana-mana isteri pun macam tu. Buatlah. InsyaAllah kita orang lelaki dengar ni, kita cuba kalau dalam orang tu 2-3 kali dah kantoi tu, yang kali keempat tu kita cuba ingat. InsyaAllah cover balik 2-3 kali tu. InsyaAllah. Okey cikgu. Soalan random. Kita nak tanya. Saya tanya cikgu, cikgu jawab terus. Okey. Boleh. Kopi atau teh? Kopi. Lawa, asam. Lawa. Nasi lemak atau canai? Nasi lemak. Baju kurung, jubah. Baju kurung. Okey. Jadi saya ingat setakat tu dulu kot cikgu. Kita punya buat bicara ni banyak dah input yang kita dapat tu. Boleh kenali karakter MB kita, seorang panglima perang ni. Maksudnya walaupun panglima, seorang yang garang, seorang yang tegas, tapi dia ada juga sisi sweet dia tu. Ada. Dalam hati ada taman. Ada hati. Ya tu MB sebut sendiri. Hati ada taman. Okey cikgu. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi bagi masa untuk mai ke studio kita untuk temu bual. Okey, sama-sama. Dan kami pun sangat menghargai lah. Memang episod ni episod yang cukup eksklusif lah. Kan? Sebab apa? Kita buat mai
First Lady of Kedah lah. Oh. Betul lah kan? Maksudnya MB orang yang pertama. Tok Puan, Cikgu Jusma Lailani adalah First Lady lah. Kan? Jadi memang episod ni kita kata episod yang sangat-sangat special lah dengan kehadiran cikgu kat sini. Okay. Kami dari pihak studio mengucapkan beribuan terima kasih dengan masa yang telah diberikan dan kita berharap mungkin kalau ada ruang dan peluang mungkin cikgu boleh bagi masa untuk mai lagi, kita boleh bersembang lagi dengan topik yang lebih menarik, insyaAllah. Okay, part 2, part 3. Part 2 kita ada to be continue. To be continue. To be continue. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi tuan-tuan perempuan, sidang penonton, itulah sebuah sedikit yang boleh kita sembangkan hari ini. Input yang kita dapat agak menarik. Dia untold story bak kata cikgu. Dia untold story sisi lain dari kacamata keluarga terhadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB Kedah dan juga calon DUN N24 Januari. Kan? Jadi kita pun episod ni sebenarnya episod yang kita buat ni pun memang khusus untuk pilihan raya ni lah, untuk calon kita ni kan. Jadi supaya ini adalah satu medium ni untuk pengundi-pengundi di kawasan Januari khususnya dan umumnya untuk lebih umum lagi, general lagi untuk rakyat Malaysia lah lebih mengenali siapa itu MB Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Jadi sekadar itu, insyaAllah kita akan ketemu lagi di episod yang akan datang dengan tetamu-tetamu yang kita akan bawakan. Dan siapa tetamu-tetamu tu nanti kita akan bagi tahu pada hari dah. Kan? Special tak special, siapa ke, surprise lah. Yang surprise. Jadi sekadar itu kita sudahi dulu kita punya sembang santai podcast kita ni. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.